Matematik ialah bahasa menggunakan nombor, numerical language. Bila mana matematik adalah bahasa, maka matematik boleh menceritakan sesuatu. Yang pelajar-pelajar sampai pada peringkat universiti pun mungkin tak get the point bahawa matematik ialah numerical language. Maka bila dia belajar algebra, dia tak nampak algebra tu in real life macam mana. Tuan-tuan kena hati-hati. Sebab dalam KSSR yang baru ni, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, benda yang dipelajari tingkatan 4 diajar pada budak darjah 5. Saya tengok buku teks anak saya, darjah 5 belajar statistik. Radian, julat, min, max semua tu saya pakai untuk buat calculation, survey, SPSS, masters tu, diajar pada budak darjah 5. Anak saya lemah matematik dan dia mengalami banyak masalah. Dia rasa rendah diri, dia anggap diri dia bodoh. Saya pun selalu marah dia sebab dia lemah matematik. Tapi bila saya tengok kurikulum, mungkin dia agak slow, tapi yang bodohnya bukan dia, buku tu yang bodoh. How can you teach standard 5 students statistic and probabilities? Saya belajar probability form 5. Tu pun cikgu saya pandai. Masa ajar probability, dia campak dadu dekat lantai. Ingat tak cerita Piramli? Dia tanya kan, baling dadu semua nombor 3. Berapa kebarangkalian dapat nombor 3? Kalau semua nombor 3, dia nak tanamkan dalam kepala probabilities tu in real life ada kat mana, supaya bila belajar, dan saya faham. Tapi walaupun saya faham, SPM saya tak jawab probability, saya jawab bearing. Sebab tu boleh pilih ya, dalam matematik moden 1992 punya SPM. Kesian ke anak-anak kita, they are learning those things at standard 5, standard 4. Itu bukan tanda pelajar kita pintar, itu tanda sistem kita sakit. Saya nak sebut sistem kita bodoh ni, macam tak sabar sikit lah ya, segan kat Batu Salam ni ya, kalau nak sebut macam tu, something wrong. Jadi bila kita perkenalkan nombor macam tu, mengaitkan nama dengan makna, is a very complicated process. Terutamanya kalau instead nombor 1, kita tanya kosong. Kosong tu apa? Tahun lepas, seorang pelajar form 1 sekolah kami main kalkulator. Dia kosong bahagi kosong, qala kalkulator jawab error. Bukan nombor, error, ERR. Jadi pelajar ni tak puas hati, dia jumpa dengan cikgu matematik, dia kata kenapa kosong bagi kosong tidak dijawab dengan nombor, tapi dijawab dengan ayat, perkataan, iaitu error. Jadi cikgu pun terang, kosong bagi kosong tidak boleh dijawab dengan sebarang nombor, sebab kosong bagi kosong tu ada kecacatan pada logik dia. Dia tak logik, soalan tu salah, macam mana nak bagi jawapan? Soalan tu salah, macam mana soalan salah? Cikgu pun terang lah gini. Akhirnya cikgu kata, sebenarnya kosong bagi kosong ni ada sejarahnya. Ya, sejarah macam mana kosong masuk dalam matematik. Sebab kalau guna Greco-Roman punya matematik, tak ada kosong. I, kosong tak ada. Macam mana kosong boleh masuk dalam matematik? Siapa yang masukkan kosong dalam matematik? Dan kenapa sebelum tu tak ada kosong dalam matematik? Sebab kosong bukan hanya bermaksud tiada, tapi kosong juga bermaksud infinity. Dan untuk kosong itu bermaksud infinity, otak ni kena ada idea tentang infinity. Dan Greco-Roman tidak ada idea infinity dalam kepala mereka, sebab Tuhan mereka pun tidak infinity. Tuhan mereka pun ada batasan. Tuhan langit, Tuhan laut, Tuhan matahari, Tuhan daratan, Tuhan cinta, Tuhan benci. Sehinggalah akhirnya ada satu makhluk ni, kerana akidahnya kata Tuhannya mutlak infinity, idea infinity tu ada, dan mendatangkan konsep kosong. Lalu berjasalah Al-Khawarizmi memasukkan kosong ke dalam matematik, dan bertukarlah matematik selama-lamanya. Tu Al-Khawarizmi cerita. Macam mana Al-Khawarizmi boleh terfikir infinity diwakili oleh kosong? Kena tanya ustazah. Kerana di belakang kosong ada akidah. Macam pula akidahnya? Oleh kerana kosong bahagi kosong itu juga bermaksud infinity. Nak jawab kenapa kosong bagi kosong itu jawapan dia error, kita boleh tanya macam ni.
kata ustazah lah, kosong bagi kosong ni sama macam kalau kamu tanya soalan, ustazah jawab ya ataupun tidak. Saya tak nak jawapan lain, ya ataupun tidak aja. Soalan saya, ustazah, betulkah Allah boleh buat apa saja? Betul, kata ustazah. Boleh tak Allah menghapuskan Allah? Boleh tak Allah menghapuskan Allah? Soalan itu sama kalau diceritakan dalam format matematik, ialah kosong bahagi kosong. So you cannot answer with yes or no, sebab ada falasi dalam soalan tu, ada kesalahan logik dalam soalan tu. Kosong bahagi kosong tak boleh dijawab dengan apa-apa nilai, sebab kena dibetulkan soalan tu dulu. Ataupun boleh tak Allah mencipta satu lagi Allah? Jawab ya ke tidak? Tidak pun tak boleh jawab, ya pun tak boleh jawab, sebab soalan tu problematik. Jadi benda itu memerlukan kepada kosong itu difahami sebagai satu bahasa. Jadi bila Allah mengajar Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajar ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Adam boleh faham, Adam boleh memprosesnya, dan Adam boleh menakul dan mengeluarkan pemahaman-pemahaman daripada data-data yang masuk. Sebab Adam telah diberikan alat-alat untuk memahami.